Salam sejahtera, anda sedang menonton Awani Global bersama saya, Naila Huda. Pada 24 April genap setahun sejak 5 perkara konsensus ASEAN berhubung Myanmar dimeterai sebagai tuntutan terhadap pemimpin junta tentera Jeneral Min Aung Hlaing susulan rampasan kuasa dilancarkan pada 1 Februari 2021. Dan pada ulang tahun ini, ASEAN Parliamentarians for Human Rights atau Ahli Parlimen Hak Asasi ASEAN mengeluarkan kenyataan kepada pemimpin-pemimpin ASEAN bahawa Jeneral Min Aung Hlaing telah gagal menepati kesemua 5 perkara konsensus ini dan beliau sewajarnya dikenakan sekatan oleh ASEAN. Ini gesaan yang dilakukan oleh ASEAN Parliamentarians for Human Rights dan juga ketika menjelang sidang kemuncak ASEAN antara Amerika Syarikat pada bulan depan. Bagaimana langkah seterusnya untuk ASEAN dalam menangani konflik Myanmar ini selepas setahun 5 perkara konsensus dimeterai dan apa yang boleh kita jangkakan daripada sidang kemuncak antara ASEAN dan Amerika Syarikat pada bulan depan? Sudah bersedia bersama saya untuk mengulas lebih lanjut Profesor Madya Dr. Roy Anthony Rogers daripada Pengajian Antarabangsa dan Strategik Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Terima kasih kepada Dr. Roy sudi bersama saya dalam Awani Global jam ini. Pertama sekali, pandangan Dr. Roy mengenai kritikan terhadap 5 perkara konsensus, khususnya pencapaian 5 perkara konsensus ASEAN ini selepas setahun dimeterai oleh ASEAN bersama Myanmar. Terima kasih pada pihak Astro Awani. Memangnya ini sesuatu yang agak mendukacitakan kerana apa yang kita harapkan pada setahun yang lalu apabila 5 konsensus itu telah dicapai, kita berharap bahawa pemerintah tentera di Myanmar atau Tatmadaw akan melakukan sesuatu pembaruan, sesuatu penambahbaikan. Malangnya hampir 12 bulan nampaknya apa yang telah dipersetujui dan apa yang lebih menyedihkan adalah pemimpin Myanmar sendiri telah menghadiri persidangan tersebut dan beliau telah bersetuju. Ini bukan sesuatu persetujuan yang dibuat tanpa kehadiran pemimpin Myanmar dan beliau telah bersetuju untuk melakukan sesuatu tetapi akhir-akhir ini boleh dikatakan hampir kelima-lima persetujuan itu tidak langsung dicapai. So ini adalah sesuatu yang amat mendukacitakan dan menghampakan kepada seluruh bukan hanya pada Myanmar tapi pada semua warga negara di ASEAN itu sendiri. Mengapa kegagalan untuk mencapai 5 perkara konsensus ini? Dr. Roy ada menyebut tentang usaha oleh Tatmadaw sendiri dan juga usaha oleh pemimpin-pemimpin ASEAN. Adakah ASEAN memerlukan lebih banyak masa dan ruang atau sebenarnya sudah tiba masanya untuk kita lihat pencapaian pada perkara konsensus ini? Ya, masa itu juga adalah penting kerana kita kena fahami bahawa apa yang sedang kita berhadapan adalah sebuah negara yang berdaulat. Suka tak suka, kita tidak boleh memaksa sesebuah negara melakukan sesuatu yang pada pandangan negara tersebut mereka tidak mahu melakukan. Cuba lihat sekarang misalnya peperangan di antara Rusia dan Ukraine. Walaupun pelbagai kecaman dibuat terhadap Rusia, tetapi Rusia masih melakukannya. Begitu juga apabila berurusan dengan Myanmar sebagai sebuah negara bangsa yang berdaulat. So mungkin tetapi kalau nak kata 5 konsensus itu telah gagal, saya tidak mahu berkata sedemikian kerana masih ada masa tapi mungkin pencapaiannya masih perlahan ataupun apa yang ingin dicapai belum lagi tercapai. So saya tak berani nak kata bahawa 5 konsensus itu gagal. Mungkin ASEAN memerlukan lebih masa untuk memastikan pihak Myanmar untuk berbuat demikian. Tapi cuma apa yang dibimbang adalah apabila lebih banyak masa diambil tetapi lebih banyak nyawa terkorban di Myanmar itu sendiri. Itu yang agak membimbangkan. Daripada kelima-lima perkara konsensus ini, yang mana Dr. Roy melihat sepatutnya menjadi keutamaan ketika ini? Okey, antara 5 konsensus yang telah dipersetujui, antara pada pandangan saya yang harus diberi keutamaan adalah pertama, pihak junta itu sendiri harus mengurangkan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri, mengurangkan kekerasan dan juga memberi ruang kepada perwakilan ASEAN untuk melawat dan untuk mengenal pasti apa yang sebenar
berlaku di Myanmar, kerana apa yang kita ketahui, apa yang berlaku Myanmar hanya berdasarkan laporan media. So di sini pihak Myanmar harus memberi satu ruang kepada perwakilan ASEAN untuk benar-benar melihat keadaan dan juga berjumpa dengan pemimpin-pemimpin seperti Aung San Suu Kyi dan sebagainya. Tapi malangnya tuntutan-tuntutan semua ini tidak pun berjaya dilaksanakan. So itu yang dikatakan agak menghampakan. Ya, kita nak lihat secara lebih khusus antara cadangan dan gesaan yang dikemukakan oleh pihak-pihak tertentu, antaranya oleh Ahli Parlimen Hak Asasi ASEAN ataupun ASEAN Parliamentarians for Human Rights. Salah satu gesaan adalah supaya General Min Aung Hlaing dikenakan sekatan. Pandangan Dr. Roy, kerana sebentar tadi Dr. Roy juga ada merujuk kepada situasi di Rusia, di mana Rusia dikecam selepas menceroboh Ukraine, dan mungkin ada yang melihat tindakan atau layanan yang sedemikian turut wajar dikenakan kepada pemimpin junta di Myanmar. Pandangan Dr. Roy bagaimana? Sememangnya pemimpin Myanmar itu beliau telah pun dikecam oleh masyarakat antarabangsa. Cuma di peringkat ASEAN, kita kena memahami bahawa mekanisme dalam ASEAN itu sendiri ada kebatasan tertentu. Misalnya, keputusan dibuat secara konsensus ataupun secara bersama. So, saya tak pasti sejauh mana semua negara anggota ASEAN akan bersetuju untuk mengenakan kecaman yang lebih hebat terhadap Myanmar. Apa yang dibimbang, masalah Myanmar itu akan menyebabkan perpecahan antara anggota ASEAN. Itu yang kita bimbang, kerana kita kelihatan bahawa dalam ASEAN itu sendiri ada setengah-setengah negara yang lebih proaktif dalam isu Myanmar, antaranya termasuk Malaysia, Indonesia dan juga Singapura. Tapi pada masa yang sama, ada negara yang lebih mahu lebih banyak masa diberi terhadap Myanmar ataupun tidak mahu tindakan yang lebih keras, antaranya termasuk negara Kampuchea, termasuk negara Thailand. So apa yang saya bimbang akan menyebabkan perpecahan di kalangan ASEAN, tapi saya tidak nafi bahawa secara realiti Myanmar sudah menjadi satu, kalau tidak keterlaluan untuk mengatakan Myanmar sudah menjadi satu duri dalam daging bagi dalam ASEAN itu sendiri. Misalnya saya bagi contoh, pada pertengahan Mei akan datang akan diadakan persidangan khas antara Amerika Syarikat dengan pemimpin-pemimpin ASEAN. So persoalan yang akan timbul, adakah pemimpin Myanmar akan diundang ke persidangan khas tersebut, dan jika pemimpin Myanmar yang akan diundang, siapakah yang akan Amerika Syarikat mengundang? Sudah pasti Amerika tidak akan mengundang pemimpin daripada tentera. So persoalan sedemikian masih menjadi satu isu yang belum dapat diselesaikan sehingga hari ini. Ya. Selain itu, salah satu cadangan oleh ASEAN Parliamentarians for Human Rights juga mencadangkan supaya ASEAN bertemu dengan pemimpin-pemimpin NUG secara rasmi, serta pada masa yang sama bekerjasama dengan masyarakat sivil Myanmar. Itu mungkin melihat dari aspek kemanusiaan, tetapi melihat kepada cadangan ini pula bagaimana? Sememang itu satu cadangan yang baik, dan saya rasa pemimpin-pemimpin ASEAN harus menyahut sarahan tersebut atau cadangan tersebut, kerana pada pandangan saya sudah tiba masa ASEAN harus menunjukkan lebih kekuatan ataupun taringnya terhadap Myanmar, dan tidak hanya sekadar memberi cadangan dan sebagainya. So daripada hanya berunding dengan pemimpin Tatmadaw, mungkin sudah tiba masa ASEAN juga harus berunding, berinteraksi dengan pemimpin daripada kerajaan buangan NUG, supaya ini memberi satu isyarat kepada kerajaan tentera yang sedia ada di Myanmar bahawa bahawa ASEAN bersedia untuk melakukan atau mencari alternatif daripada hanya berunding dengan kerajaan tentera di Myanmar. Bagi saya ini adalah satu pilihan yang terpaksa ASEAN perlu buat.
sebenarnya kalau ikut pada konsensus tahun lalu, ASEAN Hmm. masih mahu berunding dengan kerajaan tentera, tetapi memandangkan kerajaan tentera bersifat agak dingin dengan 5 konsensus tersebut, maka ASEAN tak ada pilihan Hmm. untuk berunding dengan wakil daripada NUG dan juga mengadakan interaksi dengan masyarakat madani, masyarakat sivil Hmm. yang ada kepentingan dengan masyarakat tempatan Myanmar. Hmm. Dan Berkait, sorry, ya, sila. teruskan. Ya, sorry. Dan satu lagi isu yang saya pada pandangan ASEAN harus memberi satu tempoh masa kepada kerajaan Myanmar. Mungkin sudah tiba masa para pemimpin ASEAN mengadakan satu persidangan atau satu perjumpaan khas tergempar untuk membincang. Okey, setelah setahun berlangsung, nampaknya kelima konsensus itu tidak berjalan. Hmm. Apakah tindakan selanjutnya? Dan tidak hanya membiarkan perkara ini macam begitu sahaja, dan mungkin Hmm. sudah tiba masa ASEAN memberi satu tempoh masa kepada Myanmar untuk memastikan bahawa adanya pergerakan yang positif yang berlandasan kepada 5 konsensus yang mereka sendiri telah bersetujui. Hmm. Tempoh masa yang Dr. Roy cadangkan ini, bagi Dr. Roy sendiri, apa tempoh masa yang sesuai untuk kita lihat pencapaian bagi junta tentera di Myanmar ini mencapai 5 perkara konsensus itu? Baik, tempoh masa mungkin bermula dengan 6 bulan daripada perjumpaan uh, para pemimpin ASEAN, dan selepas itu, selepas kita lihat menyukatnya dari setiap 6 bulan, apakah pencapaian yang telah dibuat oleh pemimpin ASEAN atau pemimpin Myanmar itu sendiri, kerajaan Hmm. Myanmar itu sendiri, dan kita menilainya dari setiap 6 bulan ke 6 bulan. Hmm. Ya. So daripada adanya satu konsensus, tetapi konsensus itu dibuat tanpa ada satu tempoh. So ini akan memberi sedikit tekanan kepada kerajaan tentera di Myanmar. Tapi bagaimanapun, persoalan yang seperti yang saya sebut tadi adalah sejauh mana negara-negara anggota ASEAN yang lain akan Hmm. bersetuju dengan cadangan sedemikian, kerana Ya. ASEAN bergerak berlandaskan kepada prinsip konsensus. Apa yang saya bimbang, mungkin pemimpin-pemimpin daripada negara yang saya sebut yang lebih proaktif seperti Menteri Luar daripada Malaysia, daripada Indonesia dan juga Singapura, Philippines yang lebih cenderung ke arah cadangan sedemikian, malangnya negara yang lain, anggota yang lain yang tidak begitu atau dingin dengan mungkin dingin dengan cadangan tersebut. So ini juga menjadi Hmm. satu permasalahan. Saya nak berbalik kepada cadangan supaya ASEAN bertemu dengan pemimpin NUG. Saya juga ingin merujuk kepada Menteri Luar Malaysia, Datuk Seri Saifuddin Abdullah, yang mengaku, yang menyatakan menerusi media sosial bahawa beliau mengadakan pertemuan namun secara tidak rasmi, secara informal bersama dengan shadow government di Myanmar, sekaligus menjadi pemimpin ASEAN pertama untuk melakukan pertemuan ini dan menyatakannya secara rasmi. Pandangan Dr. Roy mengenai usaha yang dilakukan oleh Menteri Luar negara kita untuk mengadakan pertemuan ini? Pada pandangan saya seperti saya menyambut apa yang telah dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri Luar kita, Datuk Saifuddin Abdullah, kerana bagi saya ini satu penemuan yang tidak rasmi, tapi pada masa yang sama dia memberi satu isyarat kepada kerajaan tentera di Myanmar bahawa ASEAN harus bertindak lebih proaktif. Kita dah memberi ruang kepada pemimpin tentera Myanmar. Misalnya mengundang pemimpin tentera Myanmar pada April 2021 ke Jakarta. Tetapi mereka sendiri tidak menunaikan apa yang mereka telah bersetuju. So sekarang pemimpin-pemimpin ASEAN yang lain terpaksa mengambil jalan yang lain untuk memastikan sesuatu yang dapat dilaksanakan, kerana implikasi Myanmar terhadap ASEAN itu agak negatif. Negara masyarakat antarabangsa di samping mengecam
Myanmar, mereka juga akan mengkritik ASEAN bahawa ASEAN tidak melakukan sesuatu ataupun katakan ASEAN sebagai satu talk shop dan sebagainya. So untuk memastikan credibility ASEAN itu, so pemimpin ASEAN terpaksa berbuat demikian, dan seperti yang saya katakan, apa yang telah dilakukan oleh Menteri Luar Malaysia pada pandangan saya adalah sesuatu yang baik, yang memberi satu harap dapat memberi satu isyarat kepada kerajaan Myanmar. Saya nak berbalik semula kepada kenyataan oleh ASEAN Parliamentarians for Human Rights. Salah satu lagi cadangan yang dikemukakan ataupun mungkin saranan yang diberikan kepada ASEAN adalah bahawa ASEAN tidak seharusnya menjangkakan bahawa junta Myanmar akan menepati konsensus yang dipersetujui itu. Pandangan Dr. Roy mengenai jangkaan realistik oleh ASEAN terhadap konsensus perkara ASEAN ini. Ya, sememangnya mungkin kita boleh dianggap bersifat idealistik untuk mengatakan bahawa kerajaan tentera Myanmar akan memastikan kelima-lima konsensus itu dipatuhi sepenuhnya. Okay? Itu sesuatu yang luar biasa. Kalau benar-benar berlaku, bagi saya itu sesuatu yang luar biasa, dan kebiasaan sesuatu yang luar biasa itu jarang berlaku. Tapi sekurang-kurangnya sebahagian daripada 5 konsensus itu telah pun tercapai. Atau misalnya perwakilan ASEAN dibenarkan untuk melawat Myanmar, bukan hanya melawat Myanmar tapi dapat berjumpa dengan pemimpin-pemimpin politik yang lain seperti Aung San Suu Kyi dan isu penindasan terhadap penduduk Myanmar itu dapat dikurangkan. Tapi sebaliknya, apa yang berlaku dalam tempoh 12 bulan yang lalu adalah sesuatu yang terbalik. Okay? Walaupun ada beberapa kali perwakilan ASEAN ke sana, tetapi mereka tidak dibenarkan untuk berjumpa dengan Aung San Suu Kyi. Dan seperti mana yang kita ketahui, semakin ramai orang yang terkorban, yang tercedera, dan ini terdiri daripada orang awam yang hanya melahirkan rasa tidak puas hati terhadap pemerintahan tentera. Mereka telah pun ditindas dengan kejam. So laporan-laporan sedemikian telah pun memberi satu gambaran bahawa 5 konsensus itu tidak berjaya ataupun kurang berjaya. Okay? So bukan kita nak kelima-lima itu dapat dicapai dalam tempoh 12 tahun. Bagi saya itu sesuatu yang mustahil. Tapi sekurang-kurangnya sesuatu dapat sesuatu positif, tetapi kita tidak lihat perkara positif itu yang terkeluar. Seperti yang Dr. Roy merujuk kepada situasi semasa di Myanmar ketika ini, salah satu perkembangan terbaru yang kita lihat dalam bulan-bulan yang lepas adalah berhubung dengan hukuman penjara 5 tahun ke atas Aung San Suu Kyi. Melihat kepada hukuman penjara ini dan juga situasi semasa melibatkan NUG, bagaimana Dr. Roy melihat situasi semasa di Myanmar? Ya, keadaan di Myanmar semakin boleh katakan semakin menyedihkan, dan lebih-lebih lagi dengan sekarang Aung San Suu Kyi dijatuhkan hukuman 5 tahun. Ini ramai yang menganggap ini sebagai satu tindakan politikal untuk menghukum beliau dan untuk supaya beliau akan berada di penjara sehingga habis hayat beliau, memandangkan umur beliau pun sekarang dah hampir 70 lebih tahun. Dan so ini dianggap sebagai satu cara untuk menamatkan kerjaya politik beliau, dan ini sebagai pandangan saya, seperti yang saya katakan, membuktikan 5 konsensus itu tidak dapat berjalan dengan lancar. Okey, Dr. Roy, kita juga perlu melihat kepada situasi ini dari konteks sidang kemuncak antara ASEAN dan Amerika Syarikat pada bulan depan. Adakah Dr. Roy melihat ada keperluan untuk perubahan, pembaharuan atau tekanan untuk ditambah lagi menjelang sidang kemuncak ini? Seperti yang telah saya sebut tadi, sidang kemuncak antara pemimpin ASEAN dengan pemimpin Amerika Syarikat, Presiden Joe Biden, dijangkakan akan diadakan pada 12 hingga 13 Mei di Washington DC. So
Persoalannya adalah um, apakah yang harus dilakukan oleh ASEAN untuk menunjukkan bahawa ASEAN dapat menukar sesuatu atau membawa perubahan kepada Myanmar. Dan itu seperti yang saya sebut, sebelum persidangan atau sebelum sidang kemuncak ASEAN pada 12 Mei, mungkin adalah wajar bagi pemimpin-pemimpin ASEAN ataupun menteri-menteri luar ASEAN untuk mengadakan mesyuarat tergempar sama ada secara rasmi di sesuatu negara, di satu tempat destinasi ataupun secara tidak rasmi untuk membincangkan isu Myanmar dan apakah tindakan yang akan diambil terhadap Myanmar, lanjutan daripada 12 lanjutan daripada 5 konsensus setelah 1 tahun. Dan supaya bila persidangan tersebut diadakan di Washington, sekurang-kurangnya pemimpin ASEAN boleh memberitahu kepada dunia, bukan hanya kepada Presiden Joe Biden, tetapi kepada dunia bahawa ASEAN telah mengambil tindakan lanjutan daripada 5 konsensus. Bahawa okey, setelah 12 tahun, setelah 12 bulan 5 konsensus itu telah dipersetujui, apakah tindakan lanjutan yang telah diambil supaya ini memberi satu justifikasi kepada ASEAN. Tapi secara keseluruhan saya berpandangan ASEAN harus bertindak lebih proaktif, lebih lebih tegas terhadap Myanmar. Dan ini termasuk misalnya seperti yang telah dicadangkan untuk berurusan dengan pemimpin NUG, berurusan dengan NGO yang mempunyai kepentingan di Myanmar. Itu bagi pihak ASEAN, tapi bagaimana pula dengan pihak Amerika Syarikat pada persidangan nanti? Apa jangkaan Dr. Roy pendirian yang dinyatakan Amerika Syarikat dan Presiden Joe Biden ketika persidangan itu nanti? Ini yang merupakan satu persoalan yang sangat menarik. Pertama sekali, adakah Amerika Syarikat akan mengundang pemimpin Myanmar ke Washington? Okay. Pemimpin lain pasti akan diundang. Itu telah pun diketahui. Tapi adakah Washington akan mengundang pemimpin Myanmar ke Washington DC? Kerana kalau Amerika Syarikat mengundang pemimpin Myanmar ke Washington DC, adakah ini bererti bahawa mereka memberi pengiktirafan kepada kerajaan tentera yang selama ini Amerika Syarikat agak kritikal terhadapnya? Okay. Dan sama ada pemimpin Myanmar itu akan menghadiri persidangan tersebut. Pada pandangan saya secara individu, saya rasa Washington tidak akan mengundang pemimpin Myanmar ke persidangan tersebut. Seperti mana persidangan ASEAN yang telah diadakan di Brunei Darussalam, pemimpin ASEAN tidak mengundang pemimpin Myanmar untuk menghadiri persidangan tersebut. Saya berpendapat bahawa Washington akan berbuat sedemikian. Mereka akan boikot daripada mengundang pemimpin tentera Myanmar ke Washington DC, ataupun mereka akan mengundang wakil daripada NUG sebalik daripada wakil daripada kerajaan tentera yang sedia ada sekarang. So ini mungkin mereka akan lakukan. Yes, mungkin mereka mengundang pemimpin Myanmar tetapi bukan di kalangan pemimpin daripada pada kerajaan tentera yang sedia ada, jadi Yangon, tetapi sebaliknya mereka mengundang pemimpin daripada NUG. Ini merupakan satu tamparan yang hebat kepada kepimpinan Myanmar yang ada sekarang. Itu ada kemungkinan Washington akan berbuat demikian. Ini sebagai satu signal bahawa mereka tidak mahu berurusan dengan pemimpin tentera. Dan jika mereka diundang pun saya berpendapat pemimpin kerajaan tentera tidak akan pergi ke Washington, mungkin kebimbangan atas keselamatan mereka sendiri-sendiri. Okey, akhir sekali Dr. Roy, secara ringkas harapan Dr. Roy sendiri untuk memecah kebuntuan politik konflik Myanmar ini. Saya masih ada harapan supaya sesuatu yang positif akan berlaku, tetapi ASEAN perlu bersikap lebih tegas
dalam hal ini. Dan saya percaya bahawa ASEAN sendiri sudah pun mengambil beberapa tindakan yang dianggap luar biasa daripada apa yang pernah ASEAN lakukan selama 40 tahun kewujudannya ataupun semenjak penubuhan ASEAN pada 1967. Misalnya dengan tidak mengundang pemimpin Myanmar untuk persidangan ASEAN. Tak pernah sebelum ini dilakukan. So ASEAN telah mula mengambil beberapa tindakan yang dikatakan tegas, tapi perlu lebih tegas dalam hal sedemikian ini kerana apa yang berlaku di Myanmar memberi gambaran kepada Asia Tenggara dan memberi impak kepada Asia Tenggara juga. Baik, terima kasih. Banyak lagi yang kita nak kupas tapi itu sahaja masa yang kita ada. Terima kasih kepada Dr. Roy Anthony Rogers dari Pengajian Antarabangsa dan Strategik Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya mengupas mengenai 5 perkara konsensus ASEAN selepas setahun dimeterai oleh ASEAN dan Myanmar. Itu sahaja masa kita ada untuk Awani Global jam ini. Bersama saya Nala Huda. Salam hormat.